Seperti mana yang saudara tengok pada poster yang kami naikkan sekitar pukul 3 petang tadi, malam ini adalah malam Doc Martin ataupun Doc Mart ataupun DMs ataupun Docs. Itu 4 panggilan yang dipanggil kepada kasut ini. Dan saudara tengok hantarannya tadi bahawa mengaitkan bahawa tidak mungkin antara kita selama ini memperbualkan Doc Martin sebagai Munich produk, iaitu daripada Jerman. Dan saudara mungkin akan melihat ceramah yang agak panjang kenapa akhirnya Doc Martin menjadi kasut neo-Nazi ataupun kasut yang menerima sokongan daripada puak skinhead dan puak punk, swastika oriented. Kerana apa? Walaupun dulu orang menggambarkannya sebagai British oriented, tetapi sebenarnya tidak. Apabila kita faham apa yang akan saya perjelaskan pada malam ini, maka kita akan faham kenapa jenama Doc Martin ini menjadi begitu popular pada tahun 60-an oleh golongan punk. Kemudian apabila wujud aliran skinhead pada tahun 70-an dan aliran neo-Nazi pada 90-an, kasut ini menjadi sangat relevan kepada golongan ultra Saxon di United Kingdom. Ultra Saxon adalah merujuk kepada orang Inggeris yang ingin membina orientasi Inggeris ketika wujud kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa terhadap manipulasi ataupun dominasi ekonomi jalanan oleh pendatang dari Asia. Kalau saudara baca, saudara akan faham mengenai bagaimana wujud sentimen skinhead terhadap pendatang dari Asia dan juga dari Turki yang menguasai ekonomi di kota London. Ini gambaran yang kemudiannya saya akan tunjuk bagaimana pula Doc Mart berjaya mendapat Turnaround Business Award pada tahun 2005. Satu award yang besar yang menjadikan Doc Mart antara company yang hanya mengeluarkan sepatu tetapi disenaraikan sebagai 8 produk terbaik daripada UK, sama seperti Concorde dan juga Mini Cooper. Dan ini adalah satu pencapaian luar biasa bagi sebuah syarikat yang hanya mengeluarkan kasut. Dan apabila Doc Martin menerima Turnaround Business Award, ia adalah satu pengiktirafan yang menjadikan ia jenama di Hall of Fame Business UK yang tak dapat dicapai oleh mana-mana jenama kasut daripada negara lain di negara mereka sendiri. Kalaulah bila saya bercerita tentang Nike, apa yang menarik tentang Nike adalah Fortune 500 kerana mereka disenaraikan sebagai syarikat yang ke-83 terbesar dalam Fortune 500. Satu kejutan juga kepada kita bagaimana Fortune 500 yang bersaing di antara 500 syarikat terbesar dunia, Nike berjaya menyenaraikan dirinya di tangga ke-83. Satu lagi persamaan yang dialami oleh Doc Mart adalah nasibnya sama seperti Converse pada tahun 2003 dan 2004. Converse diselamatkan oleh Nike apabila hampir muflis, tetapi Doc Mart berjaya mengatasi konflik kemerosotan perniagaan kesan daripada subprima crisis 1998. Doc Mart berjaya dan akhirnya kita akan berbincang juga bagaimana Doc Mart mengubah plan perniagaannya daripada sebuah syarikat yang gagal mengekalkan reputasi kasutnya di tanah air sendiri, tetapi memindahkan perniagaannya ke China, ke Asia dan akhirnya menjadi syarikat dipanggil Turnaround Business Award tahun 2005. Saudara juga tentu terkejut kerana selama kita main Doc Martin ni, pernah tak saudara menjumpa Doc Mart Made in New Zealand? Keluaran tahun 1989. Kerana satu-satu negara yang terawal menerima pelaburan Doc Martin yang mempunyai kilangnya adalah Dunedin di New Zealand. Tapi seingat saya, sepanjang jumpa Doc Mart dan berbual dengan orang yang pakai Doc Mart dan pergi ke butik Doc Martin, sama ada di luar negara ataupun di Kuala Lumpur ataupun di Bangkok, kita tidak pernah melihat edisi New Zealand, edisi Dunedin. Jadi ini pun satu persoalan untuk kita bincang dan saya tak dapat mencari maklumat sebenar sama ada factory di New Zealand di Dunedin hanyalah sub-factory yang mengeluarkan komponen, tetapi kalau mengikut artikel dia bukanlah pengeluar komponen, dia adalah pengeluar kasut Doc Martin. Di mana Doc Martin apabila memilih pelaburan luar negara, mereka memilih New Zealand sebagai negara pertama untuk menjadikan operasi di luar daripada United Kingdom. Okey. Balik kepada hantaran poster kami yang menyebut tahukah anda bahawa Doc Martin adalah made in Germany, berasal daripada Munich dan juga mempunyai asas kepada gerakan neo-Nazi. Apa yang kami maksudkan dengan hantaran tersebut, dia bukanlah hantaran yang sensasi, dia adalah hantaran yang berfakta. Saudara boleh merujuk profil company ini di mana-mana, di Doc Martin yang dikeluarkan oleh R. Briggs Group, satu syarikat yang berpengkalan di United Kingdom.
So, berapa view untuk saya mulakan? 100. Okey. 100 view bagi mereka yang terlepas, boleh preview balik je. Kasut ini bermula sama seperti mana tapak Vitali Vibrami. Sejarahnya sama saja, di mana kalau Vitali Vibrami, dia seorang pendaki gunung. Apabila 6 rakannya mati di banjaran Alps, beliau merasa sangat kecewa dan merasa sangat sedih kerana kematian tersebut berpunca daripada kasut pendakian yang tertanggal tapaknya. Apabila tertanggal tapaknya, 6 rakan daripada Vitali Vibrami mati. Menyebabkan Vitali Vibrami sebagai seorang pereka tapak kasut mula mencari tapak kasut yang sesuai untuk penggunaan pendakian bagi membolehkan peristiwa kematian rakan-rakannya pada tahun 35 tidak berulang lagi. Nah, itu kita jumpa tapak Vibram yang digunakan oleh banyak jenama kasut besar, terutama Red Wing. Dan saudara sendiri tahu bahawa edition Red Wing selalunya kita akan sebut tapak Vibram, tapak Vibram, tapak Vibram. Menjadikan Red Wing yang menggunakan tapak Vibram menerima eksklusiviti lebih daripada Red Wing yang menggunakan tapak Charles Beckman. Begitu juga dengan kisah di sebalik cerita Doc Martin. Doc Martin diasaskan oleh Klaus Martin. Beliau adalah seorang doktor perubatan yang berkhidmat dengan tentera Nazi dalam Perang Dunia. Dan peristiwa yang berlaku adalah pada tahun 1945 pada penghujung perang. Dan saya kira sebelum perang berakhir, itu pada sebelum September 1945, kerana ketika beliau tercetus idea untuk mencipta kasut yang baik, beliau dikatakan masih lagi berkhidmat dengan tentera Nazi. Pada tahun 1945, beliau mendaki gunung dan terjatuh. Menyebabkan kecederaan kepada buku lali dia, dan ketika itu beliau menggunakan kasut yang digunakan oleh tentera Jerman. Apabila mengalami kecederaan, datang satu idea kepada Martin, Dr. Martin, kerana beliau adalah doktor dalam unit perubatan Nazi. Datang idea kepada beliau untuk memikirkan apakah kasut yang sesuai dipakai yang lebih baik daripada boot tentera yang disediakan oleh tentera Jerman. Akhirnya, selepas perang, beliau mengusahakan kasut yang sangat unik. Kalau saya ceritakan ceritanya, betul-betul perusahaan yang kita anggap mungkin kita tak percaya bagaimana Klaus Martin memulakan kasutnya. Hingga hari ini kasutnya selepas 60 tahun, kasutnya menjadi satu jenama yang sangat besar, sangat luar biasa, kerana dia bermula daripada keinginan seorang lelaki memiliki sepasang kasut yang tidak mengulangi peristiwa kecederaan buku lali ketika beliau mendaki banjaran Bavaria Alps. Ini adalah satu lagi peristiwa menarik untuk kita tahu rahsia di belakang jenama. Berarti dia bukanlah dimulakan dengan keinginan perniagaan tulen, tetapi bermula daripada aspirasi peristiwa malang yang menimpa pemilik ataupun orang yang mengaspirasikan jenama tersebut. Klaus Martin selepas perang mencipta kasut untuk tujuan satu, kegunaan yang lebih selamat. Dan yang kedua adalah kerana selepas Jerman menyerah kalah, beliau meninggalkan tentera Jerman dan memerlukan perniagaan untuk menghasilkan wang. Apa yang beliau lakukan? Dia pergi pada kedai-kedai pemborong kasut kulit dan membeli kulit yang murah. Kerana dia percaya kulit yang dimiliki oleh kasut ketenteraan tidak sesuai untuk pendakian kerana dibina daripada kulit yang keras. Dan yang kedua, apa yang uniknya, ketika kita bercerita tentang tapak Doc Mart yang sekarang sangat dianggap antara tapak yang special berbanding dengan tapak Red Wing, di mana Arisetter, Beckman dan juga Vibram tidak mampu menandingi kelebihan tapak Doc Martin. Sebab kita boleh bercerita saja tentang desain, tentang bentuk, tetapi akhirnya yang menjadikan Doc Martin special berbanding kasut-kasut yang lain adalah kerana tapaknya. Soft sole-nya. Ini adalah satu yang mengapa kita kata dari segi produk, quality produk, tidak ada tapak lagi lain kasut di dunia ini yang boleh menandingi Doc Mart. Itu. Dan yang kedua, kita tak percaya bahawa ketika Klaus Martin mengusahakan kasut pertamanya pada tahun 47, tapak ini hanyalah tayar kenderaan. Dia memulakannya dengan kulit yang direka bentuk di rumah, tetapi menggunakan tapak sepenuhnya yang dipotong daripada tayar kenderaan yang dikutip. Itu tapak asal Doc Martin. Dan menjualnya dengan cara kecil-kecilan, hinggalah pada tahun 1947 beliau bertemu dengan rakan universitinya, iaitu seorang Luxembourg. Kalau saudara ingat bahawa Luxembourg adalah bukan negara yang jauh daripada Jerman. Jadi dia berjumpa dengan temannya, iaitu Funk, ataupun nama penuhnya adalah Herbert Funck, F-U-N-C-K.
Apabila bertemu dengan Herbert Fang mempunyai sedikit wang dan modal, maka Herbert Fang kata dia tertarik dengan idea yang ada pada Doc Martin, iaitu untuk mengeluarkan kasut, dan dia membuat pelaburan. Ketika membuat pelaburan, dia menghormati kerana Doc Martin adalah orang yang sangat agresif dan sangat kita panggil passion dalam menghasilkan kasut, maka dia melabur. Pada tahun 47, keluar Doc Martin pertama yang dihasilkan secara industri untuk pasaran Jerman, dan tentunya saudara merasa sangat kelakar kerana pasaran Doc Martin pada tahun 1947 hingga 1952 adalah pasaran wanita tua, di mana 80% daripada kasut Doc Mart dijual untuk kegunaan wanita yang berusia 40-an. Itu market mereka daripada 1947 hingga 1952. Apabila tahun 1952, mereka mempunyai wang yang cukup dan pergi ke Munich dan membuka kilang pertama Doc Martin di Munich. Dan Doc Martin mendapat pasaran yang baik di Jerman. Hinggalah pada tahun 1959, kedua-dua orang ni, iaitu Fang dan Martin, mempunyai aspirasi untuk meluaskan pasaran kasut Doc Mart di luar bumi Eropah. Di luar daripada bumi Jerman. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan kenapa hari ini Doc Martin sejarahnya berubah. Kerana akhirnya Albricks Group, satu syarikat kasut, syarikat perniagaan di UK, telah membeli syarikat yang dimiliki oleh Fangs dan oleh Martin, dan membawa jenama kasut ini pergi ke UK. Itu jadi sejarah dia. Sebab tak siapa terfikir yang selama ni kita berbangga dengan Doc Mart made in England, made in England, made in England ni sebenarnya adalah kasut yang diasaskan di Jerman daripada tahun 47 hingga 1960. Selepas itu, bagaimana sejarah ini dipadamkan tapi tak terpadam. Ini yang saya nak cerita dekat saudara. Apabila Albricks Group membawa kasut ini pergi ke United Kingdom, mereka melacarkan model 1460. Anda tahu bahawa angka 1460 tidak tiba-tiba begitu saja. 1460 adalah sempena 1 hari bulan April 1960, di mana mereka melancarkan model yang pertama yang dipanggil model 1460. Ini. Barulah kita faham kenapa boot ni menjadi heritage. Kenapa boot ni menjadi ikonik dan kenapa boot ni menjadi histeria. Kerana dia adalah boot yang pertama yang dilancarkan oleh di United Kingdom apabila Doc Martin menjadi milik Briggs Group. 1460. Inilah model yang disebut 1460 kerana dilancarkan pada 1 hari bulan April 1960. Dan sejak itulah sejarah Red Wing berubah, sejarah Doc Martin berubah dengan menjadi kasut yang dianggap sebagai made in England, made in England dan made in England, dan menghapuskan reputasinya sebagai kasut yang sebenarnya berasal daripada Munich, Jerman. Okey, bukan saya nak cerita buruk dia. Apabila dia menjadi pasaran di UK pada tahun 60-an, telah bermula gerakan punk 60s, menggunakan kasut ini sebagai kasut ikonik ataupun kasut yang memberi reputasi kepada golongan punk. Pada tahun 70-an muncul gerakan skinhead apabila begitu ramai perantau daripada Asia, terutama orang India, orang Pakistan dan orang Turki menguasai ekonomi runcit di London. Anak-anak muda yang merasakan wujud penjajahan baru di negara mereka telah menggerakkan gerakan skinhead, iaitu anti warna kulit, terutama terhadap pendatang Asia. Satu lagi yang saya nak betulkan pada saudara, ketika Martin dan Fangs menjual jenama ini kepada Briggs Group, jahitan benang ini belum ada. So jahitan benang ini bukanlah made in England. Yang disebut Airways ya? Sebutan yang betul AIRWAIR. Airways inilah yang kemudiannya menjadi sangat ikonik kepada kepada Doc Martin. Tapi Airways ini adalah milik Albricks Group. Dia bukan datang daripada idea Martin dan bukan daripada idea Fangs. Ini yang penting kerana inilah kemudiannya menjadi reputasi utama kepada jenama Doc Martin. Dan ini adalah model yang menjadi asas. Kalau saudara mula menjadi peminat Doc Mart, saudara harus memiliki model ni. Bukan sebab saya nak jual. Kalau malam ni jual pun, itu offer 900, korang tak nak, malam jadi 1000. Okey, sebab dia adalah model ikonik. Sebelum datang low cut 1461, saya baca tadi lepas saya post, ada satu brother bagi tahu, dia mencari model 1461 yang rendah dan mempunyai dua jenis kulit yang berbeza. Tetapi ini tetap model ikonik kerana inilah yang menjadi model yang dilancarkan di bawah Made in England untuk menghapuskan reputasi dan sejarah 13 tahun dia dimiliki oleh Jerman, Bavarian. Jadi kalau siapa nak kumpul,
Jangan kelang kabut mencari model-model made in England yang klasik tapi dihasilkan. Ini semua model-model yang saya cerita kembali adalah model-model demanded. Nanti akan ada sejarah yang panjang selepas saya cerita bagaimana Doc Mart hampir muflis pada 2004 kerana mereka juga terlibat dengan krisis kewangan subprima yang melanda Eropah. Habis bab ni dulu. Ini benang dan waktu tu yang sama saya akan promote kenapa ketika saya nak jual kasut ni dulu, saya bagi tahu kata apa yang menarik tentang Doc Mart MIT ni, Made in Thailand ni. Kerana ini kasut yang membuat revolution dengan memindahkan airway-nya di bawah. Dulu nak jual tak nak RM800. Sekarang setelah saya tahu bahawa airways ini adalah identiti utama Doc Martin bukanlah kepada reka bentuk tapak ataupun reka bentuk kulitnya. Airways ini adalah identiti utama. Digazetkan dan inilah yang dilindungikan, inilah yang digazet dan inilah yang dilindungi sebagai IP, Intellectual Property Doc Martin yang sebenarnya. Itu jahitan dia. Jadi, bila hari itu saya sebut secara mata kasar saja saya tengok di Thailand dan saya rasa, oh menarik kerana jahitan identitinya letak di bawah tapak kasut. Waktu tu saya tak tahu pun bahawa Airways ni adalah identiti Doc Martin. Sebab semua orang masih mengingat bootnya, semua orang akan mengingati bahawa colornya, semua orang akan meminati tentang kulitnya, tetapi itu bukan identiti utama Doc Mart. Identiti utama Doc Mart adalah jahitan Airways ini. Okey? Saya ceritakan pula kepada saudara, apabila Doc Martin berkembang sebagai kasut perkauman, bagi mereka yang ke Pawagam pada tahun 1998, saudara tentu ingat filem Pariah dan American History X. Bagaimana kasut ni menjadi identiti yang penting bagi kedua-dua pembikin filem. Ini ada dua filem besar. Kalau saudara menonton Pariah dan saudara menonton American History X, bukan saja casting pelakonnya, terutama kalau saudara menonton American History X, bukan Edward Norton dan Edward Furlong yang kita ingat. Kita akan ingat scenes dia panggil neighbor shootout. Scene di mana Edward Norton sedang bersenggama di atas katil dan adiknya memberitahu, Edward Furlong datang memberitahu terdapat beberapa lelaki kulit hitam berada di pekarangan rumah mereka. Apa yang dilakukan oleh Edward Norton? Pertama, memakai boxing. Kedua, mencapai pistol. Dan yang ketiga, menyarung kasut Doc Martin. Kalau saudara ingat, 3 peristiwa je berlaku dan dia keluar ke jalan raya dan menembak lelaki kulit hitam dan apa yang berlaku seterusnya. Scene yang paling penting adalah lelaki kulit hitam yang tak mati itu diminta menggigit divider jalan dan dia menggunakan kasut Doc Mart ini untuk memijak mangsanya hingga mati. Untuk membuktikan skinhead, punk dan juga golongan neo-Nazi memang menganggap kasut ini adalah sebahagian daripada identiti mereka kerana kita balik kepada sejarah Funk dan sejarah Klaus Martin. Kerana Klaus Martin adalah seorang ex-Nazis. Jadi inilah jenama yang sebenarnya sesuai untuk gerakan neo-Nazi. Kerana kasut ini diasaskan oleh seorang yang mempunyai reputasi tentera sebagai veteran Nazi. Ini antara mengapa pada tahun 70-an, 80-an, 90-an kasut ini sangat ikonik kepada 3 golongan ini. Punk, skinhead dan juga Nazi. Neo-Nazi, swastika. Berarti kalau saudara kalaulah di Europe dan di Amerika Syarikat mereka yang dipengaruhi oleh gerakan ultra Inggeris, ultra Saxon dan ultra white, ultra supreme ni, inilah kasut yang mereka pakai. Yang kemudiannya buat kita tertanya-tanya apa relevan dia kerana dia diasaskan oleh seorang yang pernah berkhidmat dengan tentera Nazi, iaitu Dr. Klaus Martin. Itu sejarah untuk menjawab kenapa jenama ini sangat related dengan gerakan rasis dan gerakan perkauman anti warna kulit Asia adalah kerana dia berdarah Nazi. Okey? Bukan aku nak buang kasut ni. Ini penceritaan fakta dia. Saudara mesti faham dan saudara yang mana bukan dari generasi saya, view balik filem American History X dan Pariah ke semua watak-watak dalam filem ini yang menggerakkan neo-Nazi di Amerika dan neo-Nazi di England, keseluruhannya menggunakan kasut Doc Martin. Tetapi Doc Martin menerima bala karmanya kerana dia menjadi kasut perkauman apabila dia diisytiharkan hampir bankrupt pada tahun 2003 kerana gagal untuk mendapatkan pasaran. Pada 1990-an ketika dia dipromosi dengan begitu kuat oleh gerakan muzik kerana muzik punk dan muzik skinhead mempromosikan gerakan anti warna kulit Asia, kasut ini menjadi sebahagian daripada ikonik bagi penyokong neo-Nazi. Sebagai simbol apabila anda pakai, berarti anda mempunyai darah anti kulit Asia ataupun anda mempunyai semangat neo-Nazism.
Tetapi akhirnya dia dihukum apabila persaingan kasut memerlukan pasaran antarabangsa. Doc Mart gagal bersaing, dan apalagi ketika Eropah dilanda krisis subprima 1998 dan krisis subprima 1998 yang menyebabkan banyak negara Eropah muflis, antaranya adalah Greece, Portugal hampir tenggelam, United Kingdom juga hampir hanyut kerana kesan krisis ini. Doc Martin hampir muflis pada tahun 2003. Dan kenapa Doc Martin pada 2005 menerima anugerah yang sangat tinggi, Turnaround Business Award, adalah kerana mereka memilih dengan cepat untuk berpindah ke Thailand dan berpindah ke China. Itulah kenapa kita sebut sekarang MIE, MIT dan MIC. Dia bukan perkataan yang simple. Kerana MIT dan MIC adalah made in Thailand dan made in China adalah langkah ekonomi drastik yang dibuat oleh Doc Martin yang menjadikan kasut ini kembali pulih. Saya tunjuk dari segi angka kewangan bagaimana gambaran muflis itu berlaku. Pada 1990-an, Doc Martin mencapai jualan hingga 2.4 bilion ringgit setahun. Bayangkanlah sepanjang 1990-an tu, setiap tahun dia mencapai 2.4 bilion ringgit jualan bagi satu jenama kasut yang hanya popular di Amerika dan hanya popular di England. Tetapi angka tersebut jatuh hingga kepada 217 pound, 2 juta pound, iaitu dalam kira-kira 500-600 juta ringgit. Berarti berlaku kejatuhan hampir 400% dalam perniagaan Doc Martin yang menjadikan dia hampir muflis. Akhirnya, Brick Group membuat keputusan yang sangat besar dengan memindahkan kasut ini ke China dan memindahkan kasut ini untuk dihasilkan di Thailand. Biasanya saudara harus faham, pada 1990-an China telah melancarkan liberalisasi ekonomi, iaitu dengan pertama kali meraih kelamparan kewangan daripada Barat, kerana China mempunyai sifat anti-kapitalis, tetapi di bawah kepimpinan Parti Komunis China yang mengamalkan liberalisasi ekonomi, pelabur-pelabur besar seperti Converse yang saya sebut dalam sejarah Converse juga kemudiannya mengeluarkan produk mereka di China. Doc Mart juga berpindah dan menutup kilangnya di UK dan beroperasi sepenuhnya di Thailand dan di China. Pada tahun 2003 hingga 2004, tiada keluaran Doc Mart made in UK. Okey. Setelah Doc Mart pergi ke Thailand, dia menghasilkan kira-kira 140 desain. Sebab tu kita tengok lambakan desain. Dan kita kan kecewa dengan Doc Mart made in England ni. Balik-balik benda yang sama. Balik-balik benda yang sama. Kecuali kalau saudara lihatlah model-model yang begini. Ini adalah model-model yang dikeluarkan selepas 2004. Selebihnya dia tetap kekal dengan 1460, model 1460 dan 1461. Kemudiannya, setelah Doc Mart berjaya memulihkan diri dengan cepat apabila dia menjadi made in China, satu adalah kerana pasaran China, dan yang kedua menjadikan kasut Doc Mart mampu milik. Di mana dengan harga sekitar 300 hingga 600 ringgit Doc Mart made in China menjadikan dia bukan lagi kasut elit. Dia boleh dipakai oleh sesiapa sahaja di negara yang membangun, negara dunia ketiga yang mempunyai pasaran yang besar seperti China dan juga Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Doc Mart made in China telah meluaskan penggunaan Doc Mart hingga orang yang memiliki RM300 ke atas mampu memiliki Doc Mart yang baru. Apabila Doc Mart pulih, pengguna-pengguna tegar Doc Mart yang ingin mengekalkan Doc Mart keluaran made in UK mendesak UK mengoperasikan semula kilang mereka. Dan United Kingdom membuka kembali kilang mereka untuk menghasilkan juga kasut Doc Mart dengan mengutamakan Doc Mart klasik ini dan membuat beberapa pembaharuan kepada Doc Mart yang bercirikan UK. Ini wingtip. Saya selalu panggil Doc Mart bunga. Ini adalah desain wingtip. Antara desain yang dikeluarkan oleh kilang di England yang selalu saya anggap gagal dari segi desain. Kadang-kadang kita nak beli Doc Mart ni, bukanlah kita belagak. Tapi kita nak beli, kita akan tetap berpegang pada MIE sebab ini asal-usul dia. Walaupun keluaran daripada China tak kalah sifat dia. Tetapi keluaran dari China tidak memiliki kulit yang lebih baik daripada kulit yang dihasilkan oleh MIE. Kerana saudara harus ingat, sama juga seperti Red Wing, Doc Mart berpegang kepada dua perkara reputasi, iaitu kulit yang lembut dan tapak yang lembut. Kerana dia diasaskan oleh Klaus Martin dengan asasnya adalah untuk mengelakkan kecederaan kaki ketika memakainya. Jadi apabila dia berpindah ke China, saudara boleh melihat kualiti kulitnya yang menyebabkan pemain tegar Doc Martin tidak dapat menerima produk daripada China kerana dia tidak lagi memiliki kualiti kulit yang asalnya menjadi imej Doc Martin. Ini beza dia, saudara lihat kulit daripada China. Dia bukan lagi memiliki asas sifat Doc Martin, iaitu keutamaannya kepada tapak yang lembut dan kulit yang lembut. Ni lembut lah, tapi lembut made in China.
Hingga apabila saudara pakai, karakter Dr. Martin tu hilang. Nanti nak tak laku lah pula aku nak jual. Tapi saya kena cerita sebab ini adalah seksi fakta. Dia telah menghilangkan imej Dr. Martin yang sebenar dan juga sebenarnya kualiti yang dikeluarkan oleh tapaknya juga berbeza. Jadi setelah bagi pemain-pemain tegar mereka demand, Dr. Martin membuka kembali kilangnya di United Kingdom lah. Aku nak sebut nama tempat tu payah sebab ada setengah pronunciation dia matikan ham dalam sebutan Inggeris. Jadi nak sebut jadi payah. Wolverhamptonshire. Mungkin bunyinya gitu kalau kita matikan Wolverhamptonshire. Berkshire sebutannya. Okey. Sebab aku tak pernah pandai lidah England. Southampton dipanggil Southern. Okey. Berkshire. Dia buka kembali kilang dan itulah desain-desain Dr. Martin yang kita lihat sekarang antara beberapa desain yang dikeluarkan yang saya rasa impress lah. Walaupun dia tidak semoden desain China tapi dia mengekalkan klasik Inggeris. Ini adalah saya anggap yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh UK dari segi reformasi desain. Dipanggil Stingray. Ini model yang paling saya sayang. Kerana saya rasa bahawa setelah Dr. Martin kekal sebagai pengeluar kasut yang bersifat klasik dan menjadi Inggeris yang enggan berubah. Tetapi sekurang-kurangnya desain ini membuktikan bahawa UK memilih secara radikal untuk menandingi produk keluaran China dari segi desain semasanya dan keluar bentuk ini. Sedangkan bentuk-bentuk yang lain masih kekal bentuk-bentuk klasik English. Yang saudara lihat ni, ini adalah semua keluaran daripada kilang selepas peristiwa 2004 di mana Dr. Martin di UK dikeluarkan semula. Selain daripada mengeluarkan model 1460 yang menjadi ikonik klasik dan historian bagi jenama Dr. Martin. Juga 1461 yang dicari-cari oleh rakan kita yang pertama kali reply kepada poster yang telah kita post tadi. Dia juga mengeluarkan beberapa model iaitu model Chelsea ni. Ini dua model Chelsea yang juga dikeluarkan di... Nampak tak? Model Chelsea yang juga dikeluarkan oleh kilang di United Kingdom. Okey. Pada 2005, sesuatu telah berlaku apabila untuk pertama kali jenama Dr. Martin menerima penghormatan daripada kerajaan United Kingdom apabila mereka menerima award Turnaround Business Award, satu award yang memberi gambaran bahawa bagaimana sebuah syarikat yang hampir muflis pada 2003 dalam tempoh 2 tahun berjaya bangkit dan menjadi syarikat yang paling untung dan disenaraikan sebagai 8 jenama ikonik untuk United Kingdom menyamai jenama Mini Cooper dan Concorde. Itulah satu pencapaian luar biasa Dr. Mart. Dan lagi satu, apabila Dr. Martin dihasilkan di China dan digunakan secara meluas bagi model-model made in China, dia menghapuskan selama sekali reputasi Dr. Mart sebagai kasut skinhead, kasut punk dan kasut neo-Nazi. Berarti bagi mereka yang main Dr. Martin pada 2000-an, terutama generasi yang memakai Dr. Mart selepas 2005, anda telah lupa dan anda mungkin tidak diganggu lagi oleh sejarah bahawa kasut ini adalah kasut perkauman. Bagi setengah-setengah model, dia dikeluarkan untuk tujuan keganasan di mana kasut yang keras, tinggi, kulit yang kuat yang digunakan untuk tujuan pergaduhan dan pelaksanaan keganasan. Seperti saya kata tadi, anda follow balik scene dalam filem American History X, terutama The Neighbor Shootout, apa yang dipotong dan diletakkan di YouTube sebagai The Neighbor Shootout. Saudara dapat lihat 3 perkara yang saya sebut. Apabila seorang swastika ataupun seorang skinhead berdepan dengan ancaman, apa yang dia pakai? Hanya boxing. First, dia pakai boxing untuk tak telanjang keluar rumah, mencapai pistol. Dan ketiga, menyarung kasut Dr. Martin. Dan kita lihat history dia, kenapa 3 peristiwa itu menjadi penting. Pistol digunakan untuk menembak, seluar dah tentulah takkan dia nak telanjang. Pistol digunakan untuk menembak, tetapi ketika mangsa hampir mati, kasut Dr. Mart digunakan untuk memijak kepala mangsa dengan gigi yang sedang menggigit divider. Itu cara pembunuhan yang dilakukan oleh skinhead terhadap musuh warna kulit mereka. Tapi hari ini reputasi Dr. Mart dah tak begitu. Dr. Mart pun dah keluar karakter yang bunga-bunga, yang jiwang-jiwang. Kalau saudara lihat Dr. Mart made in England kan, tak menggambarkan ganasan pun. Menggambarkan mak bunga, menggambarkan lelaki kacak yang ingin kelihatan betul-betul sebagai mat office. Ini adalah kasut-kasut yang dikeluarkan selepas 2004 di England yang tidak lagi bercirikan skinhead, tidak lagi bercirikan punk dan tidak lagi bercirikan neo-Nazi. Ini adalah reformasi besar apabila dia kembali kepada British look ataupun authentic British.
yang menyebabkan apabila kita collect, kita tak percaya. Takkanlah kasut skinhead macam ni, bro. Kan? Ini kasut mak bunga. Ini yang dihasilkan 2004 apabila berlaku revolusi karakter kepada Doc Martin ketika dia tidak lagi mempromosi dirinya sebagai kasut boot. Ada banyak boot dia. Saya tak pernah collect boot yang menjadi identity punk, skinhead dan juga neo-Nazi. Kecuali ini kita simpan kerana dia adalah ikonik 1460 model ni. Dan saya rasa dah habis dah kot saya cerita. Kecuali saya boleh bagi tahu kata MIT. Ini pertama airwear yang berada di bahagian tapak kasut. Dan waktu pertama kali saya melihat kasut ni di Thailand, terus jatuh cinta dan beli. Walaupun sebenarnya dia meletakkan simbol ikonik di bahagian tapak kasut. Saya rasa saya tak jumpa lagi model daripada MIE dan MIC yang menggunakan jahitan ikonik benang A-West ni di bahagian tapak kasut. So, berapa minit kita bersembang pasal ni? Lebih kurang dalam 20 minit lebih. So, saya mengucapkan terima kasih dan itulah cerita mengenai Doc Martin. Dan bagaimana daripada sebuah daripada jenama kasut yang pada 60-an popular kepada golongan punk, 70-an kepada golongan skinhead dan 80-an kepada gerakan neo-Nazi, dan kini berubah menjadi kasut popular di kalangan anak muda, terutama jenama yang begini. Ini adalah keluaran-keluaran daripada China yang berjaya menjadi minat anak-anak muda. Saya sendiri minat dengan banyak kasut pattern daripada China, terutama pattern daripada collectors lukisan. Ini adalah tanda tangan Doc Mart dengan beberapa item lukisan yang menjadi, saya tak ingat nama. Kalau saudara search Pascal, saudara search design, saudara akan dapat. Ini adalah lukisan siapa dan right-nya diberikan kepada Doc Martin untuk dijadikan sebagai keluaran pada kasut. Saya rasa hanya ada 6 model yang ditandatangani dengan pemilik lukisan ni untuk membolehkan dia diletakkan sebagai lukisan design pada kasut Doc Mart. Saya hanya menyimpan 3 saja model dia dan 3 saya nak jual kerana saya tak berminat lagi untuk menyimpan kasut yang saya tak pakai. Mostly saya pakai sekali je semua yang ada kan, dan originally saya bukan pemakai kasut Doc Mart.